unit sekolah menengah. Terusnya yang disayangi guru-guru baru ya yang telah mula melapor diri semalam ke Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang kepada cikgu-cikgu semua ke Negeri Sembilan. Jadi kita pertama sekali, yang kedua kita rasa syukur ya kerana cikgu-cikgu semua telah terpilih untuk berkhidmat di Negeri Sembilan, sebuah negeri yang nak kata besar tak besar, nak kata kecil tak kecil, sedang-sedang eloklah untuk kita berkhidmat. Untuk makluman, saya sepanjang servis saya adalah berada di Negeri Sembilan sudah hampir 38 tahun ya. Rasa seronok berkhidmat di Negeri Sembilan ini. Jadi saya juga berharap guru-guru sudah dapat rumah ya, terutamanya di kawasan di Jempol, Jelebu sana. Saya dimaklumkan mendapat kerjasama yang cukup erat daripada pegawai ya. Ada yang dibasuhnya rumah kita sekali ya, ada dan sebagainya. Jadi pertama sekali, yang kedua kita perlu selesa ya. Jadi seorang guru ni kita mesti berkeadaan selesa dahulu di rumah tempat kita tinggal, barulah kita dapat nanti menyurahkan bakti kita kepada anak-anak pelajar kita khususnya. Jadi yang ketiga, guru-guru semua harus kami di pihak kementerian mohon maaf sebab kita terlewat sikit untuk menempatkan guru-guru semua. Sepatutnya pada bulan Mac hari itu ya, kita telah merancang untuk menempatkan cikgu-cikgu semua ya. Tapi sampai bulan 6 ni Jun, jadi dah 3 bulan dah tak dapat gaji ya. Sepatutnya masa PKP hari itu cikgu dah dapat gaji dah. Duduk di rumah dah dapat rasa dah dapat gaji. Tapi oleh sebab kita berada dalam PKP, jadi baru sekarang ya kita dapat tempatkan cikgu-cikgu, dan ada yang ditempatkan secara drive-thru, ada yang dikumpulkan di peringkat TPD ya. Itulah yang cikgu-cikgu alami. Dan walaupun kita bersyukur jugalah ya pada pihak kementerian yang telah dapat mengarahkan ya cikgu-cikgu semua dilantik semalam. Jadi dah bermulalah kita sebagai seorang kaki tangan kerajaan, dan kita nanti cikgu nanti akan dimaklumkanlah apa dia punya SOP sebagai seorang penjawat kerajaan ya, iaitu yang perlu kita akur ya sebagai sehinggalah akhir perkhidmatan kita ya, untuk makluman cikgu semua. Jadi yang seterusnya penempatan kita ini, yang pertama ini adalah pengalaman pertama kita ya. Jadi janganlah pula cikgu-cikgu semua dah terfikir nak berpindah lah dan sebagainya ya, nak mendekatkan diri dengan keluarga. Memang itulah resminya bagi penempatan kita yang pertama ini, iaitu memang kita tak dapat nak menghampirkan cikgu-cikgu di tempat-tempat yang terpilih ya, yang dekat dengan kita punya kemahuan kita lah ya. Yang mana untuk makluman pada kali ini cikgu-cikgu semua ditempatkan dengan berbagai option ya. Jadi maklumkan di sini ada dia bukannya satu option tetapi berbagai-bagai option, dan ini sikit sebanyak telah dapat membantu mengisi kekosongan pejawatan yang ada di sekolah masing-masing ya. Bukan kita memilih kasih cikgu ni pergi sana pergi sini, tetapi sebenarnya kita ada perancangan kita, iaitu cikgu-cikgu semua ditempatkan mengikut option-option yang diperlukan di sekolah masing-masing.
Tapi walaupun jika ada apa-apa isu, kita akan tangani kes demi kes, ya, yang kita tidaklah mengatakan itu adalah muktamad. Sebenarnya masih ada jugalah ruang-ruang yang kita pertimbangkan yang betul-betul, ya, yang perlu kita bantu. Kita tidak lupalah atas kebajikan cikgu-cikgu semua, ya. Tapi walaupun keutamaan kita adalah untuk berkhidmat di sekolah-sekolah yang telah kita tempatkan, di mana di situlah cikgu-cikgu semua sangat, ya, perkhidmatan cikgu sangat diperlukan di sekolah-sekolah tersebut. Jadi yang seterusnya cikgu-cikgu semua, jadi kita akan bagi nanti taklimat-taklimat yang di mana sebagai seorang guru baru perlu, ya, ada jati diri yang perlu ada pada seorang guru baru, ya. Iaitu nanti cikgu-cikgu semua mestilah, ya, masa saya dulu sebagai first posting saya ditempatkan di Sekolah Menengah Batu Kiki. Ya, saya duduk Semban. Ya, tapi saya pergi dan alhamdulillah, kalau siapa yang belum ada jodoh di sekolah baru ni nantilah, ya, kalau ada rezeki cikgu dapat bertemu jodoh. Saya bertemu jodoh di Sekolah Menengah Batu Kiki itu. Ya, itulah sejarah saya. Jadi cikgu janganlah rasa apa tantah cikgu di tempat di situ nanti dah bertemu jodoh di situ, ya, tak semesti dengan guru, mungkin dengan masyarakat, dengan kitangan lain, ya. Bergantunglah pada masing-masing. Tapi yang nak saya tekankan di sini adalah rasa bersyukur dan rasa komitmen kita cikgu-cikgu semua kepada tempat yang kita nak berkhidmat nanti, ya. Jadi kita kena curahkan segala bakti setia kita, segala ilmu yang kita ada. Dan sebenarnya untuk posting kali pertama ni, inilah masa kita nak test run ke segala keterampilan yang kita ada. Ya, kita kan nak menunjuk pada guru-guru lama, bukan. Kita nak praktikkan apa yang telah kita pelajari masa di universiti, masa di maktab dan sebagainya, supaya kita cuba praktikkan di sekolah. Ya. Jadi cikgu banyak masa, ya, cikgu, ya. Dan kita ni sistem pendidikan kita ni cukup bagus. Iaitu di mana kita ada kemudahan naik pangkat yang dipanggil time based, ya, yang tak ada pada kementerian-kementerian lain. Jadi di sinilah nanti cikgu-cikgu semua 8 tahun yang pertama ini, ya, dia 8863, ya. 8 tahun berada di DG 41, 8 tahun DG 44, 6 tahun di DG 48, 3 tahun di DG 52 dan seterusnya 3 tahun di DG 54, ya. Tapi nak dapat semua tu cikgu, jadi kita kena all out, ya. 8 tahun yang pertama inilah masanya cikgu-cikgu kena tunjukkan skill-skill. Orang kata jangan surutkan taring kita, ya. Kalau harimau tu dia dekat kuku dia tu, jangan surut, jangan apa kan. Jadi masa cikgu kena tunjukkan, ya, apa kepandaian cikgu, hebat cikgu, ya. Jadi 8 tahun yang pertama inilah nanti pihak ketua jabatan kita menilai kita, ya. Di situ dah nanti kerjaya kita bermula. Ya cikgu, ya. Kita tak semestinya nanti jadi classroom teachers. Tantah cikgu nanti daripada 8 tahun ni nanti cikgu-cikgu akan dilantik sebagai pentadbir pula, menjadi pegawai di jabatan kementerian PPD dan sebagainya, dan melanjutkan pelajaran sebagainya. Jadi 8 tahun ni cikgu kena all out, ya. Bukanlah maksudnya dah nanti hujung tahun dah belahan pula, tidak. Maksudnya kena tenaga cikgu masih muda, ya. Dan kita tengah banyak tenaga, ya. Mungkin pengalaman kita saja yang kurang, tetapi dengan tenaga kita yang banyak ni, yang masih muda ni, jadi kita akan dengan bantuan-bantuan daripada PPD dan rakan-rakan mentor cikgu nanti, dengan bimbingan daripada ketua guru besar cikgu-cikgu semua, jadi cikgu-cikgu dapat tunjukkan apa talent kita, ya. Inilah masanya. Dan guru-guru lama nanti akan membimbing kita, ya. Jadi mana yang baik itu cikgu jadikanlah teladan, ya. Tak semuanya, nanti yang tak berapa yang nak apa kita ni nanti kita jadikanlah sempadan, ya. Jadi kita ambil yang terbaik, ya. Dan kita segala maklumat
dan arahan-arahan kita sentiasa bimbing pengetua guru besar kita supaya cikgu-cikgu semua dapat diawasi dan dibuat seliaan dan bantuan sebagainya ya. Jadi diharap cikgu-cikgu semua berikan yang terbaik lah ya. Nah, itu yang pesan saya sangat buat yang terbaik. Jangan subuk-subukkan kemahiran-kemahiran kita. All out. Jadi kita nak tunjukkan apa bakat yang kita ada. Sebab nanti segala bakat yang nanti akan terselah dalam sesi-sesi yang berikutnya ya. Di mana nanti pihak jabatan, pihak pejabat pendidikan daerah, pihak ketua jabatan kita nampak, oh cikgu ni bagus bagian ni, cikgu ni bagus bagian ni. Ini masa kita nak tunjuk segala kemahiran-kemahiran kita. Jadi samping itu semalam pengarah lah kenalkan kepada pegawai ya. Jadi tuan-tuan cikgu-cikgu semua adalah di bawah ya seliaan guru besar masing-masing lah ya. GPK 1, GPK Koko, GPK yang ketua bidang, pengetua guru besar seharusnya lah. Dan juga nanti di bawah tu juga nanti cikgu-cikgu semua akan diselia juga, akan dibimbing juga oleh pegawai di pejabat pendidikan daerah ya, yang diketuai oleh ketua pegawai pendidikan daerah masing-masing ya. Kita ada 6 daerah dan di bawahnya itu nanti ada timbalan-timbalannya, sektor-sektor yang berkaitan ya, perancangannya, pembelajarannya, pengurusan sekolah, dan ada juga cikgu-cikgu yang ada masalah-masalah. Kita ada kaunselor organisasi daerah ya, KOD. Itu juga dapat nanti membantu cikgu jika ada isu-isu dan masalah. Dan barulah nanti dan dah selesai di peringkat daerah, barulah kami di peringkat jabatan pula ya, membantu membimbing cikgu ya. Kami juga akan turun juga, akan sama-sama membantu PPD dan juga pengetua guru besar membimbing cikgu-cikgu semua ya. Dan kami di jabatan ada pengarah, cikgu-cikgu semua dah nampak semalam, dan juga ada 4 timbalan ya, dan mengikut sektor masing-masing, sektor perancangan sama macam PPD juga. Kami PPD itu adalah dia punya struktur itu sama di tingkat jabatan. Cuma di sini jabatan itu lebih besar, tinggi lagi lah ya. Kami ada timbalan perancangan, timbalan sekolah, timbalan murid ya, dan juga ada timbalan pembelajaran, sama macam di PPD. Juga tugas kami juga nanti akan koordinasikan segala arahan daripada pihak kementerian kepada cikgu-cikgu semua ya. Jadi nanti kita akan taklimat lebih lanjut lagi oleh sektor-sektor unit-unit yang berkaitan khususnya mengenai perkhidmatan cikgu semua ya. Saya rasa peringkat saya tu sajalah peringkat awal ni dulu, dan diharap cikgu-cikgu gembira berada di sekolah masing-masing, berikan yang terbaik kepada sekolah masing-masing ya. Dan di sinilah medan menguji ya segala ilmu teknik yang telah kita pelajari di maktab ataupun di universiti yang khususnya dalam bahagian pendidikan ini, dan juga nanti bahagian-bahagian yang lain ya yang cikgu akan dapat secara langsung nanti daripada pengalaman cikgu nanti apabila telah berkhidmat. Jadi insya-Allah kita akan secara resminya akan berkhidmat bermula 24 sekolah akan buka, tetapi pihak cikgu akan dipanggil ya daripada masa ke semasa oleh pihak guru besar. Sebab sekarang ini cikgu-cikgu semua mesti berada di stesen. Cikgu jangan balik pula walaupun sekolah tak buka, saya kata tiba-tiba tu balik rumah, balik Kelantan, balik Pahang, balik apa, tak boleh. Kan ni adalah cikgu mesti berada di stesen. Stesen tu maksudnya di rumah lah, rumah sewa ke, rumah sendiri ke, di quarters ke. Dan cikgu orang kata tak boleh pergi shopping. Ya, cikgu jangan pula masa waktu pejabat ni guru pergi shopping. Nanti berlaku apa hal, cikgu tidak berada di stesen, istilah dia. Jadi bila-bila masa guru besar, pengetua akan memanggil kita. Ya, dia tak sentiasa terus pergi sekolah ya. Jadi guru besar ada jadual-jadual
yang dia dah atur supaya berlaku penjarakan sosial. Jadi ini nanti guru-guru kena datang ke sekolah ya. Kurang-kurangnya nak lihat mana bilik guru dan nanti bila mana nak ditempatkan cikgu kat situ ya, dan berorientasi dengan sekolah yang baru tu. Jadi itu saja yang nak saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi selamat berkhidmat di Negeri Sembilan. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi amanat ataupun salam daripada Tuan Haji Hamzah Abu, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Jadi kami berusaha hati dan mengucapkan ribuan terima kasih atas amanat yang telah disampaikan. Jadi kita hari ini kita banyak sesi, kita ada beberapa sesi taklimat selepas ini. Untuk guru COS, untuk COS sahaja saya mohon boleh keluar daripada link sekarang. Dan kita mohon untuk masuk untuk link, untuk ni COS ya, untuk link taklimat perkhidmatan jam 9.50 pagi. Untuk yang lain-lain, kami dah bagi link untuk ujian PPGB 2020. Jadi diminta untuk menjawab soalan ni dari jam 9.30 pagi hingga 10 pagi. Jadi tak perlu nak keluar daripada Google Meet ni. Boleh terus jawab soalan. Nanti dah biasa saya jawab, tunggu untuk sesi taklimat. Sesi untuk taklimat latihan yang akan bermula pada jam 10 pagi. Jadi untuk COS saja keluar daripada link ni, yang lain standby di sini lah. Okay, itu saja. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan jumpa lagi jam 10 pagi. Terima kasih. Betul.